Ini adalah bahan rangsangan untuk praktis 47 dan praktis 50. Bahan rangsangan untuk praktis 47 adalah dalam bentuk brosur, manakala untuk praktis 50 bahan rangsangannya adalah dalam bentuk surat kiriman tidak rasmi, letter di dalam bahasa Inggeris. Selalunya, apabila bahan rangsangan diberikan dalam bentuk brosur, soalan itu arasnya agak mudah. Jika bahan rangsangannya dalam bentuk petikan seperti surat kiriman tidak rasmi, kebiasaannya arah soalan itu akan lebih mencabar. Ada sebab lain yang menjadikan praktis 50 ini mencabar daripada praktis 47. Kita bincangkan soalan satu persatu supaya anda lebih jelas. Dear Dahlia, kehadapan Dahlia, thank you for sharing your experience about your most embarrassing moment. Terima kasih kerana telah berkongsi pengalamanmu yang paling memalukan. I'm sure if I had mistaken somebody else for my mother, it would have been embarrassing as well. Saya pasti jika saya tersilap orang lain sebagai ibu saya, mesti sangat memalukan. Surat ini ditujukan kepada Dahlia. Penulis surat berterima kasih kepada Dahlia kerana Dahlia telah berkongsi kepadanya tentang pengalamannya yang paling memalukan. Penulis surat telah menyebut pengalaman paling memalukan Dahlia itu pada ayat I'm sure if I had mistaken somebody else for my mother, it would have been embarrassing as well. Dahlia telah tersilap orang lain sebagai ibunya. Jawapan question 1 adalah mistaken somebody else. Untuk question 1, anda tidak boleh semata-mata bergantung kepada kemahiran mengenal pasti kata kunci. Anda perlukan kemahiran memahami apa yang anda baca. Anda perlukan kemahiran menterjemah. Rujuk perenggan 2. Anyway, I would like to give you some advice on handling pimples since you asked me about my first experience. Saya ingin berikan engkau sedikit nasihat tentang cara mengurus jerawat memandangkan engkau telah bertanya kepada saya mengenai pengalaman pertama saya. Di dalam ayat ini, penulis surat iaitu Suraya memberitahu Dahlia tujuannya menulis surat tersebut. Buangkan you dan tulis give some advice sahaja sebagai jawapan kerana tidak boleh melebihi 3 patah perkataan. My mother and Shirley, my cousin, told me to wash my face twice a day. My di dalam petikan merujuk kepada Suraya. Dalam soalan 3, my tidak digunakan, sebaliknya digantikan dengan Suraya. Untuk soalan 3, anda perlu maklum bahawa berlaku perubahan pada pengguna kata ganti nama diri. Di dalam petikan ditulis told me to wash my face twice a day. Memberitahu saya supaya membasuh wajah saya 2 kali sehari. Kata ganti nama diri ataupun pronouns yang digunakan adalah me dan my. Kita tahu merujuk kepada Suraya. Dalam soalan pula ditulis told her to wash her face twice a day. Memberitahu dia agar membasuh wajahnya 2 kali sehari. Sini pronoun ataupun kata ganti nama diri yang digunakan adalah her. Namun kita tahu her merujuk kepada Suraya. Selain ibu Suraya, siapakah yang memberitahu Suraya agar membasuh wajahnya 2 kali sehari? Jawapannya adalah Shirley. Tidak perlu mengambil perkataan my cousin dan menukar my itu menjadi her. Mana-mana perkataan daripada petikan yang diambil untuk dijadikan jawapan tidak boleh sama sekali diubah-ubah ejaannya. Paragraph 3. I had never had pimples before, so I did not know what could have caused it to appear. Saya tidak pernah mempunyai jerawat sebelum ini. Oleh kerana itu, saya tidak tahu apa yang menyebabkannya muncul. According to some articles that I read online, there are few factors that cause skin problems. Berdasarkan beberapa artikel yang telah saya baca secara atas talian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masalah-masalah kulit. Among them are hormone imbalance and eating a lot of junk food. Antaranya adalah ketidakseimbangan hormon dan juga memakan banyak makanan ringan.
Question 4 meminta anda mencari apakah selain daripada memakan makanan ringan yang boleh menyumbang kepada masalah kulit. Jawapannya adalah hormone imbalance. Untuk question 4 ini adalah sangat penting anda mempunyai kemahiran memahami ataupun menterjemah, khususnya frasa yang berbunyi there are a few factors that cause skin problems. Berdasarkan frasa ini kita tahu ayat selanjutnya akan bercakap tentang faktor yang menyebabkan masalah kulit. Sila ambil perhatian perkataan cause di dalam petikan dan juga perkataan contribute di dalam soalan merupakan perkataan seerti. Kemahiran anda untuk mengenal perkataan seerti ataupun sinonim sangat penting untuk membantu anda mencari jawapan. Paragraph 4. Let me continue telling you about my experience. Mari saya teruskan perkongsian saya tentang pengalaman saya. I found it difficult to control the feeling of wanting to squeeze the pimple. Saya mendapati sangat susah untuk mengawal perasaan mahu memicit jerawat. I could see it clearly in the mirror. Saya boleh melihat jerawat itu dengan jelas pada cermin. My father warned me that popping a pimple would not get rid of the problem. Bapa saya telah memberikan amaran kepada saya bahawa memecahkan jerawat tidak akan menghilangkan masalah tersebut. My father di dalam petikan telah digantikan dengan Surayas father di dalam soalan. Me di dalam petikan telah pun digantikan dengan her pada soalan. Konsep penukaran ini sama seperti pada soalan 3. Anda juga perlukan kemahiran mengenal pasti sinonim. Would not get rid of the problem pada petikan adalah sama dengan would not solve the problem pada soalan. Jawapan untuk soalan 6 adalah warn. Furthermore, squeezing the pimple will release the same bacteria that causes the breakout in the first place. Tambahan lagi, memicit jerawat akan membebaskan bakteria yang sama yang menyebabkan jerawat itu berlaku. Soalan 7 ini mudah kerana vocabulary yang digunakan pada soalan sama dengan vocabulary yang digunakan di dalam petikan. Jawapannya adalah bakteria. Boleh juga the same bacteria. The last paragraph. My advice is that whatever you do, please do not squeeze the pimple on your face. Nasihat saya adalah jangan picit jerawat pada wajah. Otherwise, you will have a face looking like the surface of the moon. Jika tidak, kau akan memiliki wajah yang kelihatan seperti permukaan bulan. Patience is the key, as your pimple will disappear sooner if you leave it alone. Kesabaran adalah kunci kerana jerawat kau itu akan hilang secepat yang mungkin jika kau membiarkannya. Soalan 8 ini juga mudah kerana persamaan pada kosakata di soalan dan juga petikan iaitu is the key. Maka jawapannya adalah patience. Kesimpulannya, untuk soalan berbentuk informational transfer, sangat penting untuk pelajar mempunyai kemahiran mengenal pasti, sinonim ataupun perkataan seerti. Kemahiran ini sangatlah diperlukan terutamanya apabila kosakata yang digunakan pada soalan tidak sama dengan kosakata yang digunakan di dalam petikan. Di samping itu, anda juga perlu mengambil kira perubahan penggunaan kata ganti nama diri. Jadi, pelajar-pelajar yang teacher sayangi, walaupun SPM tu macam lama lagi bagi kamu, mulalah cepat-cepat dari sekarang perbaiki kosakata anda. That's all for today's lesson. Thank you for downloading this video.